Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya memberikan kita kurangan masa untuk terus berada dalam kebaikan setelah melakukan solat berjemaah, berwirid, berzikir, berdoa bersama-sama. Diberikan peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu. Maka setiap kebaikan yang diperolehi ini hendaklah disertakan dengan kesyukuran. La in syakartum la azinannakum. Jika kamu bersyukur dapat nikmatku, nescaya aku akan tambah nikmat itu bagimu. Jadi secara tak sedar kita ini sebenarnya, kalau nak diperkirakan, Allah itu tidak pernah melupakan kita, tidak pernah membiarkan kita, melainkan disertakan dengan 1001 macam bentuk nikmat di setiap saat kehidupan kita. Cuma kita ni lalai, leka, tidak mensyukuri. Baik nikmat fizikal, nikmat hissi, ataupun nikmat maknawi, nikmat dalam bentuk spiritual. Justru itu kita memerlukan mata hati yang sentiasa memandang, menelik bahawa kelupaan kita, kelalaian kita ini perlulah kita tutupi dengan istighfar dan taubat. Justru itu pada malam ini saya akan baca sebuah kitab. Ini daripada perbincangan saya dengan Hadil Fadli, bahawa saya nak baca kitab Ilzam Baba Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu. Kitab ini adalah merupakan syarah kepada sebuah qasidah yang dikarang, yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang telah disyarahkan, ditulis oleh Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari hafizullah tabaraka ta'ala. Beliau ini adalah merupakan salah seorang daripada ahbab kami, murid kepada guru kami, yang mana mudah-mudahan dengan penulisan beliau ini memberikan manfaat daripada isi kandung yang tersirat di dalam qasidah ini. Sebelum kita memulakan bacaan kitab ini, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada pengarang qasidah ini, Al-Habib bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu beliau. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sikit pendahuluan tentang biografinya Imam Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dilahirkan pada malam Khamis tanggal 5 Safar 1044 Hijriah di pinggir kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau adalah merupakan penganut, yakni bermazhab Syafi'i.
yang mana nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, suami kepada Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayahnya Habib Alwi bin Muhammad adalah seorang yang saleh daripada keturunan orang-orang saleh. Di masa mudanya beliau berkunjung ke kediaman Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Syi'ib, untuk memohon doa. Habib Ahmad berkata, anak-anakmu adalah anak-anakku juga, mereka diberkahi Allah. Saat itu Habib Alwi, yakni ayahanda kepada Habib Abdullah ini, beliau tidak mengerti maksud ucapan Habib Ahmad. Namun setelah menikahi Salma, cucu daripada Habib Ahmad, beliau baru sedar bahawa rupanya perkahwinan ini yang diisyaratkan dalam ucapannya. Salma adalah seorang wanita yang salihah. Dari isterinya ini Habib Alwi mendapat putera-puteri yang baik dan soleh pula. Di antaranya adalah Habib Abdullah, pengarang qasidah ini. Jadi sewajarnya kita cuba mengikuti jejak langkah orang-orang soleh di segi melihat calon isteri cari yang solehah. Nabi meletakkan tentang karakternya seorang wanita itu yang diutamakan adalah agamanya. Masya Allah, kalau dapat seorang isteri calon itu agamanya bagus, seorang yang alimah, hafizah, mempunyai keturunan yang baik-baik, dan keturunan baik-baik, keturunan yang kaya-kaya pula tu, cantik jelita, berharta. Daripada empat ini, agama, kecantikan, kekayaan dan keturunan, maka dahulukan agama. Kita kata pepatah Melayu, untung batu tenggelam, untung sabut timbul lah. Kalau dapat seorang wanita, empat-empat ni komplit. Bolehlah kita kata angan-angan dululah apa pun, seorang yang soleh, seorang yang alimah, solehah, hafizah, kaya pula tu, cantik comel, oh Masya Allah, angan bolehlah. Kalau mungkin 1001 pun payah nak dapat macam tu. Yang ada alimah, hafizah, tetapi kehidupannya Masya Allah. Murid saya, rumah tak ada, orang tolong tumpangkan rumah saja. Kebetulan ada rumah yang tak diguna pakai, rumah papan, maka orang kata duduklah rumah tu. Itulah. Jadi anak-anak murid saya yang mana statusnya fakir miskin ini, memang saya akan usahakan untuk dapatkan duit kocik dia daripada zakat yang orang beri kepada saya. Kalau yang ada kaya-kaya, cantik-cantik, tapi Masya Allah seksi, agamanya mungkin semayang pun, darah haid pun dia tak tahu macam mana nak selesaikan. Jadi inilah kelakuan orang soleh. Jadi kita sepatutnya ambillah iktibar ini. Kalau hari cuti sekolah, memang anak kita sekolah akademik, tak apalah, dah memang dia nak belajar ke sekolah akademik kerajaan, silakan. Tetapi cuti sekolah yang ada 3 minggu sebulan ini, pergilah hantar ke pondok, belajar-belajar, susun selipar di pondok, di masjid, belajar-belajar sapu sampah di depan rumah tok guru, belajarlah begitu. Tak mungkin boleh dapat akhlak dengan baca kitab, tak mungkin. Akhlak ini perlu dibentuk dengan tarbiyah, duduk dan satu acuan, satu bekas yang boleh membentuk manusia itu. Cuba lihat, tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, pergi Kelantan, mungkin 3-4 hari dah cuba-cuba cakap Kelantan kan. Ni gapo ni ni berapa harga ni. Pergi Kedah, mula pula tukar bahasa Kedah pula. Pergi mana ni? Suasana tu mengubah.
pertuturan, akhlak, minda. Sekarang tuan-tuan jelas nampak kan, ini tak boleh nak elak ni. Macam mana kedudukan anak-anak kita dengan handphone, laptop. Ini dah ketika dah sebenarnya ni. Kalau tak dapat laptop tu, handphone tu, tak nak pergi sekolah, tak nak makan, tak nak, macam tu lah. Dah rosak dah minda anak-anak kita tu. Jadi mereka ini sepatutnya didudukkan satu suasana acuan yang boleh membentuk jiwa mereka, akhlak mereka. Di rumah kita tak mampu, kita kena akui kita memang tak mampu. Jadi kena satu suasana yang boleh membantu itu. Jadi hampirkan mereka kepada alim ulama. Jangan takut mereka hidup puluh tahun, mereka tak ada seorang pun nama alim ulama tersemat dalam hati mereka. Ini musibah besar ni. Musibah besar. Dan bagi anak kita tidak ada seorang pun nama para asatidah ulama, tak ada. Pindang bos sepak ada, artis ada, tetapi nama ulama tak ada. Macam mana mereka nak membantu agama? Memang kita bukan golongan alim, golongan agama, tetapi jangan tinggalkan usaha untuk membantu agama. Maka perlu ada sematkan hati anak kita tu. Dan ziarah untuk guru, para ulama, supaya anak kita tahu bahawa ini satu budaya yang perlu diamalkan berterusan. Begitu juga tuan-tuan, kalau waktu muda-muda kecil-kecil anak-anak kita ni tak bawa ziarah kubur, besok tuan-tuan meninggal pun dia orang tak ziarah kubur kita. Apatah lagi dalam YouTube, YouTube kata ziarah kubur pagi raya pula tu bid'ah. Lagi tak buat lah lagi tu. Jadi kita kena bentuk sekarang anak-anak kita ni, cucu-cucu kita. Sayang-sayang juga cucu-cucu tu, bawa pusing naik motor, atuk dah sakit lutut, gaut dan sebagainya. Sayang cucu tu. Tapi besok kita mati, dia duduk kat luar main WhatsApp. Orang jemaah semayang jenazah, dia duduk bawah pokok kelapa, tengah main WhatsApp, main game. Jadi anak-anak kita pada agama, cucu-cucu kita. Jadi antara amalan yang perlu kita bentuk dalam keluarga kita, memperbudayakan ziarah ulama. Minta pandangan ulama dalam mendidik anak, dalam memandu anak-anak kita. Jadi ketika Habib Abdullah berusia 4 tahun, dia diserang penyakit cacar yang begitu hebat hingga membutakan kedua matanya, mata buta. Namun musibah ini sama sekali tidak mengurangkan kegigihannya dalam menuntut ilmu. Ia berhasil menghafal Quran, buta tapi menghafal Quran, dan menguasai berbagai ilmu agama ketika terhitung masih kanak-kanak lagi. Bermakna dah anak-anak kecil 9-10 tahun tu dah banyak ilmu-ilmu agama yang diketahui. Rupanya Allah Ta'ala berkenan menggantikan penglihatan zahirnya dengan penglihatan batin, sehingga kemampuan menghafaz dan daya pemahamannya sangat mengkagumkan. Sejak kecil ia gemar beribadat dan riadah bersukan. Maksud riadah sini bukan bersukannya berlari main bola tu, bukan. Riadah ini riadah kerohanian. Dalam bahasa kesufian itu, bahasa tasawuf tu, riadah itu seperti kita bangun malam, berzikir, tilawah, puasa, itu riadah. Membentuk rohani kita untuk tundukkan nafsu. Itu bersukan itu bukan istilah yang tepat lah terjemahan itu. Kegemaran ini membuatkan nenek dan kedua orang tuanya seringkali tidak sampai hati menyaksikan anaknya yang buta ini berlaku berbagai kegiatan itu. Kecil-kecil dah berzikir, kecil-kecil dah bangun malam, puasa sunat. Itu Masya Allah. Itu Imam Abdullah. Waktu kecilnya demikian. Mereka menasihati agar ia berhenti menyiksa dirinya. Jadi mak ayah ni, nenek atuk tengok, jangan siksalah dirimu tu, kecil lagi nak puasa sunat, balik pun tak lagi, malam bertahajud terus. Kita nak cari budak umur 9-10 tahun, 11 tahun bangun tahajud dekat malam berpuasa tu ada. Bapak pun tak bangun, nak tidur malam macam mana? Nak bangun sahur pun tak nak. Besok nak puasa nak bangun sahur tu pun tak nak.
Demi menjaga perasaan keluarganya, si kecil Abdullah pun mengurangi ibadat dan riyadhah yang sesungguhnya amat digemari. Ia pun kini memiliki lebih banyak waktu-waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Subhanallah, sungguh indah masa kanak-kanak kenang beliau suatu hari. Jadi tuan-tuan, memang zaman anak-anak ini, masa anak-anak tu kita kena beri. Jangan kongkong. Jangan letak di rumah semata-mata hadap buku, belajar, peksa, tuition. Kalau nak berjalan ke Masjid Mara pun cepat-cepat nak balik. Tak. Anak ni perlu dibawa jalan. Bumi Allah Ta'ala luas. Ambil nikmat-nikmat bumi yang ada ini. Di tepi pantai, air terjun, di hutan-hutan. Pergi rehlah ke mana tempat pun. Sebab jiwa manusia tu memerlukan nikmat santapan mata. Mata ni ada nikmatnya bila melihat kan. Tuan-tuan lihat pantai, macam mana jiwa tu merasai. Tuan-tuan melihat matahari jatuh, di sebaliknya awan warna bertukar ke kuning-kuningan. Indah tak? Indah. Pernah tak komplain? Matahari tengah jatuh, lautan beruncamar dengan awan-awan ke kuning-kuningan, kita nak komplain pula. Sepatutnya kuning ni pekatkan sikit lagi, awan tolak ke tepi sikit, matahari tu nampak separuh sikit. Tak ada. Tengok saja, subhanallah. Macam mana boleh batin tu menjerit subhanallah, Allahu Akbar. Kerana hakikatnya setiap insan ini sudah mengenal Allah. Di mana? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan engkau? Bahkan roh pun berkata, bahkan kami mengenalmu ya Allah, kami bermanfaat padamu ya Allah. Jadi karakter roh itulah ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebab itu kadang-kadang puting beliung, gempa bumi, kebakaran, kematian, kita lihat, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Batin itu menjerit. Kerana apa? Hakikat sudah mengenal. Hakikat sudah mengenal. Baik. Itu selanjutnya tuan-tuan bacalah sendiri tentang birota ini. Kitab tu ada, jadikan pegangan. Kitab ni biar ada kat rumah lah. Biar ada keberkatan rumah kita ni. Antaranya ialah dikarenakan ada nama-nama ulama, para wali, para anbiya dalam rumah kita. Jadi kitab ni lah yang dipegang untuk laki untuk dibaca. Jadi kitab ini kita terus akan buka bait yang pertama. Malam ini saya akan baca bait pertama walaupun masa kita terbatas. Ni macam mana Tuan Haji? Azan berhenti terus ataupun boleh tambah 10 minit? Tambah 10 minit. Baik. Tuan-tuan buka muka surat 4 Muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah tabaraka taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi darain amin. Ilzam baba rabbik watruk kulladun. Lazimilah pintu Tuhanmu dan tinggalkan segala sesuatu selainnya. Tuan-tuan perhati, fokus. Belajar ni memang kena fokus. Dia bukan belajar perlu banyak kitab, bukan panjang tahun. Tetapi kalaulah satu kitab, dua kitab yang kita belajar, kita fokus dan kita faham, itu lebih baik, lebih belajar bertahun-tahun. Dan antara adabnya juga, kalau tuan-tuan dapat praktikalkan, amat cantik. Sebelum belajar, mutala'ah. Selepas belajar, muraja'ah. Bermakna sebelum nak datang, katakan satu hari ataupun tahu malamnya ada pengajian, siang tu dah mula baca dulu. Faham tak faham tu tak kisah, nanti akan disempurnakan kefahaman dalam pengajian. Baca dulu. Itu nama mutala'ah. Waktu belajar fokus. Jangan jawab handphone. Ketepikan handphone kita, silent terus, tutup terus. Jangan lihat handphone. Dan jangan tengok jam. Jam masjid tu masalah juga tu.
Jangan nak jam. Dan jangan dengan orang lain. Jangan hati berkata-kata tentang orang lain. Nak menyandar ke, nak tunjuk kaki ke, nak bercakap, jangan. Kita fokus, aku nak belajar, tu je. Setiap individu kena ada perasaan begitu. Ada orang duduk, cara duduknya terpulang mengikut kesihatan masing-masing. Ada orang terpaksa menyandar, silakan. Yang muda-muda, tegapkan badan, belajar. Duduk atas kursi, silakan. Terpaksa lunjur selepas 10 minit letih, silakan. Dengan saya silakanlah. Mungkin setengah orang guru tu agak keras sikit. Dengan saya silakan. Kerana keberadaan tuan-tuan, puan-puan dalam majlis ilmu pun satu nikmat besar dah tu. Mana lebih baik? Duduk menyandar di rumah atau duduk menyandar di masjid? Lebih baik duduk menyandar di masjid. Masih lagi boleh mendengar kebaikan. Fokus. Selepas belajar, ulang kaji balik. Sebelum dihilang, ulang kaji balik. Dipanggil murajaah. Jadi sebelum belajar, mutalaah. Ketika belajar, fokus. Selepas belajar, mutalaah. Kalau begini cara belajar, Masya Allah, tak perlu masa panjang. Anak-anak kita tu ambil kaedah ini. Januari, dia buat cara seperti ini. Sebelum belajar, besok nak apa belajar? Sains, fizik. Baca dulu, mutalaah. Faham tak faham tu lain cerita. Nanti dalam kelas itu cikgu akan fahamkan. Ketika belajar dalam kelas, fokus. Jangan sebut nak bercinta. Lepas kelas, mutalaah. Ulang kaji balik. Maka insya-Allah dekat SPM dia tak perlu buka buku. Sepatutnya kadang-kadang nak pergi SPM, bawa berjalan. Pergi main bola. Pergi pantai. Happy saja, happy. Tak perlu nak, takkan seminggu lagi nak periksa kitab semua besar-besar macam ni nak hafal. Tak gila dia buatnya. Tak. Sebulan sebelum nak periksa tu tengok buku begini dia. Faham. Dah. Kalau berkaitan dengan tarikh, hafal sikitlah tarikh tu. Tarikh-tarikh sejarah kan. Dah. Bukan nak pulun, nak faham tak? Itu tension tu. Memang tak boleh nak belajar begitu. Begitu apatah lagi belajar agama ni. Mutalaah, fokus dan murajaah. Insya-Allah. Faham. Mudah faham ya. Itu cara belajar. Nanti dalam pengajian seterusnya nanti saya akan sentuh sikit-sikit tentang adab-adab belajar tu. Sesungguhnya Allah SWT telah mengkurniakan nikmat yang sangat banyak, dan nikmat ini tak pernah henti. Daripada kita asal dilahirkan ke muka bumi, tak pernah henti. Wujudnya kita ke muka bumi ini pun itu nikmat dan tak terbalas. Nikmat apa? Wujud. Tak terbalas kita. Dahlah dilahirkan dalam umat Nabi Muhammad SAW pula. Justru itu jangan mengeluh jika ditimpa sebarang musibah, kerana menjadi umat Nabi itu jauh lebih besar daripada musibah yang besar. Untung, syukurlah. Jangan mengeluh hidup ni. Tuan-tuan, betulkan niat. Kita belajar ni nak amalkan, bukan nak jadi seorang pakar motivasi pidato. Tak, memang nak amalkan. Tuan-tuan, ingatlah kita dapat solat berjemaah tadi, berwirid, berdoa, duduk dalam majlis ilmu ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi sebagai petunjuk. Maka sekarang kita dalam petunjuk ini. Jangan tuan-tuan hiraukan orang lain. Dalam membaiki diri, fokus diri, bukan orang lain. Sesungguhnya Allah SWT telah menggunakan nikmat yang sangat banyak kepada hamba-Nya, maka hendaklah dia menggunakan sekalian nikmat tersebut untuk beribadat kepada Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pernafasan. Bernapas satu hari itu berapa banyak kita bernapas? Tarik nafas satu nikmat, buang nafas satu nikmat.
Seandainya dalam sesaat itu kita menderhaki Allah, menderhaka kepada Allah Ta'ala satu saat, bermakna kita telah kufurkan berbagai-bagai nikmat yang Allah beri. Buat maksiat, nikmat mata, nikmat pernafasan, nikmat sarapan pagi, tengah hari buat maksiat, sarapan pagi pun tenaga tu digunakan untuk buat maksiat. Nikmat bumi tempat kita berpijak, nikmat berbumbungkan langit, nikmat cahaya matahari kita dapat segar buat maksiat. Dalam satu ketika kita bermaksiat pada Allah, kita telah mengkufurkan berbagai-bagai nikmat pada Allah Ta'ala. Justru itu memang wajarlah kita sentiasa dalam keadaan bertaubat. Taubat terus. Jika beramal rasa baik itu pun salah, maka wajarlah disusuli dengan taubat. Apakah ucapan selepas memberi salam? Kita solat, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu saja muka, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ini adab. Nabi mengajar adab. Buat baik pun istighfar juga, taubat. Kerana dalam ibadat itu banyak kekurangan. Adab tu cukup tinggi. Sebab itulah penceramah, guru-guru, ada setengahnya bila lepas mengajar dia berkata, yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun pada Allah Ta'ala dan minta maaf tuan-tuan jika saya terlanjur bahasa dan bla 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 bla. Secara hakikatnya dipandang pada sudut tauhid, baik buruk daripada siapa? Rukun iman yang keenam apa dia? Wajib kita beriman baik buruk daripada Allah Ta'ala. Takdir baik buruk itu daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya begitu, bukan daripada kita, daripada Allah juga. Maka cara memahamkannya begini, nikmat yang mendatang itu rahmah, kasih sayang Allah. Balak, mungkar, ketaat, maksiat yang terlaku, balak yang tertimpa, itu hikmah. Nikmat mendatang itu rahmah, balak itu hikmah, taat itu rahmah, maksiat itu hikmah. Pandang pada sudut itu je. Jadi kalau penceramah itu kata baik datang pada Allah Ta'ala, buruk pada kelemahan diri saya sendiri, itulah bahasa beradab antara hamba dengan Tuhan. Tentang buruk tak nak letak pada Allah, ini adab. Ini adab. Setengah-setengah orang yang kononnya mendakwa belajar hakikat makrifat, setelah dia tahu hakikatnya semuanya Allah, hingga kan tikam nombor ekor pun dia kata ini pun daripada Allah Ta'ala juga. Lepas berzikir duduk di serambi surau, sambil-sambil gulung rukuk daun letak ganja, dia kata ini pun nikmat Allah Ta'ala juga. Kan masalah tu. Hati-hatilah. Memang ramai orang nak kembali pada Allah, tetapi perlukan pembimbing yang betul. YouTube bukan pilihan yang tepat, tetapi ianya bagaikan pepatah mengatakan, kalau tiada rotan akar pun jadilah. Nak buat ikat-ikat apa pun. Permulaannya mungkin sekarang itu datang dari YouTube, tetapi perlukan seorang guru yang berada di depan mata kita untuk membimbing. Banyak artis bertaubat, tobat terus pakai serban, bela janggut. Yang perempuan terus pakai tudung labuh, pakai purdah. Adakah itu cara bertaubat? Hakikat taubat itu menyesal. Kalau tak ada menyesal, maka itu belum lagi bertaubat. Itu hakikat taubat, menyesal. Meninggalkan perbuatan maksiat mungkar itu dengan kesungguhan, kekuatan tu okey. Kena pula ada orang lagi, kita pertahankanlah tak melakukan maksiat dan mungkar, sebab ada kawan, ada saudara mara, ada guru dan sebagainya. Tetapi kalau menyesal tak ada, bila-bila masa saja nanti. Kalau orang tak ada keliling kita akan buat juga. Menyesal itu penting. Itu kunci dia taubat.
Syarat taubat tu 3. Menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut, dan tiada angan-angan cita-cita ke azaman nak kembali semula. Kadang-kadang orang berkata, dulu memang kaki pukul orang lah. Ada budak-budak muda rempit depan masjid, hei budaknya anak siapa dah, kalau ikut hati aku ni memang Pak Kal dah bertobat lah, kalau tidak keinginan tu masih ada lagi tu. Mujur hari tu kena gawat je, semalam tak makan pandang, kalau boleh lari dikejar budak-budak tu. Itu belum bertobat lagi tu. Balik kampung raya-raya, dah lah raya mengejut tahun ni kan, sambil-sambil tolong mak ayah kita masak ketupat, bakar lemang, kena pula budak-budak kampung duduk atas penanggar tengah bancuh. Mula bancuh air, lepas tu bancuh daun pula. Budak-budak main duit ke? Tak main lah Pak Long, tak main Pak duit ni, main saja kosong-kosong je. Kita balik tidur dia letak duit, buat tikar. Dalam hati kita tu tapi masih ada keinginan tu. Kalau duduk lama sikit mungkin duduk sama bersila. Keinginan tu masih ada, cuma tahan-tahan je, tahan, tak buat. Itu belum lagi bertobat. Macam setengah orang kan, dia memang pandang baran, diam tu sebenarnya dia menahan marah. Marah masih ada lagi tu, mana belum lagi tobat. Kalau aku ikutkan hati aku, memang aku nak carutkan saja tu, aku nak kata je, aku nak maki je dalam hati aku ni. Pakal sabar, belum sabar lagi tu, sebab barah tu masih ada lagi, baran tu masih ada lagi. InsyaAllah kita pergi perlahan lah bicara bab ini. Kadang-kadang kita rasa kita baca kitab tasawuf, kita faham, kita cuba-cuba buat, tak jadi juga. Sebab itu kalau sewajarnya, baik artis ke kita pun semualah, kalau nak kembali pangkal jalan, biar ada orang yang bimbing kita bawa menuju pada Allah. Kadang-kadang setengah artis tu terus tobat, terus pakai purdah, tiba-tiba kecewa sikit, orang komen dah buka balik, tudung-tudung habis, terbuka balik, tak jadi juga. Sebab itu perlu ada bimbingan. Jangan terus nak berdakwah, berhenti menyanyi, berhenti jadi artis tu nak berdakwah. Sepatutnya pergi belajar dulu, duduk pondok 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Lepas tu ada ilmu, ada kita punya sifat-sifat kita pernah terbaiki, bolehlah kita pergi dakwah pula. Perlu bimbingan. Kerana itu tujuan mereka diciptakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ibn Abbas mentafsirkan liya'budun dengan makna liya'rifun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu mengenalku. Jadi kalau ditanya apakah ibadat yang paling besar, ibadat yang paling besar itulah mengenal Allah. Bukankah solat? Ya, solat itu ibadat dalam bentuk pergerakan, rokok, sujud, ada bacaan, ada perbuatan, ada niat. Itu pergerakan. Tetapi solat itu sungguh pun disebut kepala bagi segala amal, kerana akan dapat besok dia akan nak solat dulu. Solat yang manakah diterima Allah? So tentulah solat yang mengenal dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan fokus ayat ni ya. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan. Ungkapan iyyaka na'budu ini bicara syariat, belajar fiqh, semayang, sembah Allah Ta'ala, kena lakukanlah zakat, haji, umrah semuanya. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau lah kami minta pertolongan. Jadi hal dunia, hal akhirat, hal ibadat, hal dakwah, semua minta tolong Allah. Hakikat dia. Iyyaka na'budu ini ungkapan yang syariat. Wa iyyaka nasta'in, penyerahan bulat total kepada Allah Ta'ala, ini ungkapan yang hakikat. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan.
Bumi tempat kita berpijak, pasangannya langit. Siang kita bekerja, malamnya berehat, itu pasangannya. Lelaki, pasangannya apa? Perempuan. Itulah fitrah. Kalau lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini masalah besar, keluar dari fitrah. Sehat, pasangannya apa? Sakit, itu pasangannya. Jadi okey-okey sajalah. Sehat, bersyukur, dapat pahala. Sakit, sabar, pun dapat pahala. Dua-dua masuk syurga. Berniaga, untung, pasangannya apa? Rugi, itu pasangannya menyempurnakan. Itu normal itu. Untung rugi, sehat sakit, itu normal tu. Sebab pasangan dia indah kan? Sebab Allah tu nama Al-Asmaul Husna, memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka tak ada satu pun yang tak baik. Kita kena betulkan mindset dan juga cara kita memandang, hati kita memandang. Tidak ada satu pun yang tak baik daripada Allah Ta'ala, semuanya baik. Ya. Sebab Allah buat itu atas hikmah. Ya. Hakikatnya semua dia kan, bukan kita. Kalau begitu, jasad pasangannya apa? Roh. Syariat pasangannya apa? Hakikat. Ibadat syariat tanpa hakikat tak sempurna tu. Rokok, sujud zahirnya, khusyuk tu kesempurnaannya, batin tu. Durian, kulitnya, pasangannya berisi. Jadi kalau syariat tanpa hakikat, hampalah kita ni. Justru itu yang kita nak ialah membetulkan niat, fokus ketika beribadat. Niat untuk siapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Sebut saja ikhlas, ya kerana Allah lah, kerana siapa lagi? Tuan-tuan baca niat ibadat, niat solat, niat puasa, niat umrah, haji, ujungnya sebut apa? Lillahi ta'ala. Kerana Allah saja, bukan syurga tu. Ada diajar usalli fardh al-maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lil jannati firdaus. Tak diajar begitu, tapi diajar lillahi ta'ala. Mengangkat ada besar, nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nawaitu samughadin lillahi ta'ala. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Semua Allah. Bermakna mendidik lafaz itu, ulama fiqh susun ajar pada kita untuk mendidik hati hanya fokus pada Allah. Tak perlu fikirkan tentang syurga, sebab syurga itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Kita hanya berurusan dengan Allah dengan keikhlasan kita. Tuan-tuan seorang staf bekerja di pejabat, tuan-tuan fokus masuk kerja, fokus tentang gaji ke tentang kerja? Fokus tentang kerja, macam selesaikan, tunaikanlah hak sebagai seorang pekerja kepada majikan. Ada pun gaji itu urusan majikan, jangan campuri bab tu. Begitu kita datang ke masjid, bangun malam, belajar, berzikir, infak, kerana siapa? Ya untuk Allah saja. Tentang syurga, berapa banyak pahala, itu urusan Allah, jangan campuri. Sebab itu manusia ni kadang-kadang ibadat pun marah-marah juga. Sebab apa? Dipikirkan syurga, pahala. Benda kalau kita tak dapat, marah tak? Marahlah. Kita datang awal, duduk depan, rasa nak kencing, keluar kejap. Tiba-tiba datang orang duduk tempat kita, marah tak? Marah. Cuba lihat, orang bergaduh tak dapat hajar aswad, kerana hajar aswad tu gaduh. Depan multazam, berimpit, gaduh.
Kita 4 jam nak solat Jumaat di Masjidil Haram, 4 jam dah keluar daripada hotel. Terpaksalah kurangkan minum air, kencing dulu awal-awal, pergi ke, sebab nak tahan sampai 4 jam tak nak kencing, tak nak keluar. Datang awal-awal. Dekat-dekat nak azan ada orang datang langkah bahu kita duduk depan kita. Tak marah. Sebab apa? Sebab kita rasa pahala kita macam ha? Dia orang pun merebut tempat duduk depan tu sebab pahala kan. Tapi kalau kerana Allah, sanggup buat begitu? Tak, aku buat kerana Allah. Bermakna kalau kerana Allah, semain depan ke belakang sama sajalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia sama kamu di mana saja kamu berada. Jadi fokus kita pada Allah. Tuan-tuan kalau beramal hanya bulat hati kerana Allah saja, tuan-tuan lebih tenang. Tuan-tuan boleh memaafkan sesiapa saja, lebih tenang. Tuan-tuan buat pun tak penat. Kalau hati fokus pada Allah Ta'ala, sa'i habis, tawaf 7 kali habis, tak rasa penat tu. Sebab fokusnya kepada Allah ya. Tapi kalau kita fokus pada kekuatan diri kita, memanglah kita ni lemah, terasa dah lemah ni tu. Tapi kalau kita fokus pada Allah yang kuat, tak rasa lemah ni. Sebab Allah tu yang bawa kita, bukan kita bawa kita. Ini yang perlu kita bawa dalam ibadat. Memperbaikkan kuantiti, bukan memperbanyakkan kualiti. Minta maaf, memperkukuhkan kualiti dia, bukan memperbanyakkan kuantiti. Bukan dilihat pada banyak rakaat, tetapi fokus pada intipati ibadat itu, yakni Allah. Hal tuju kita Allah. Tuan-tuan berdoa, Allahumma inni as'aluka redaka. Redha dulu tu, dia Allah dulu tu sebenarnya. Wal jannata, bau syurga. Setelah dapat redha baru dapat syurga. Tak mungkin dapat syurga tanpa redha, tak mungkin. Nabi pun dah ajar doa begitu dah. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka redaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Barulah terlindung daripada api neraka. Setelah dapat redha Allah Ta'ala, tempatnya syurga, terlindung daripada api neraka. Redha dulu. Justru itu ibadat hanya Allah dulu. Cukuplah kita mengetahui datang solat berjemaah 27 kali ganda, cukuplah. Para sufi melihat pahala yang diceritakan itu nak menceritakan tentang kemurahan dan kekayaan Allah. Jadi kita kena ibadat ni fokusnya Allah yang maha kaya tu. Jangan fokus kepada apa yang dia nak beri, fokus kepada si pemberi itu. Sebab ibadat kita sembah Allah. Saya bercerita sedemikian seperti ini nak mengajak supaya kita upgradekan kita punya kualiti mutu ibadat. Kalau dulu tuan-tuan datang ke masjid merasai diri yang bawa diri sendiri, sekarang ini merasai Allah yang bawa kita. Itu kan berbeza tu penghayatan tu. Terasa kelemahan kita, rendah diri, hina kita depan Allah SWT. Ada jam berbunyi nanti, tek ke masuk isyak, ada bunyi sendiri. Dan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Ini dalil kita. Kalau kata dalil apa ibadat sembah Allah, ini dah dalilnya. Ibadat hanya untuk Allah saja. Jangan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Kalau orang tanya ikhlas ke ataupun tidak, kalau beramal untuk syurga, kita kata masih ikhlas lagi, sebab syurga pun daripada ciptaan Allah. Tapi para sufi memilih ibadatnya hanya untuk Allah sahaja. Ini kan dia nak mematangkan rohani, nak upgradekan rohaninya, supaya murni, tulus, ikhlas, tak bercampur Allah syurga, Allah pahala, hanya Allah saja. Supaya mempenampakkan watak-watak kehambaan. Hamba ni, kalau dah nama hamba saya, ada gaji? Tak ada. Ada kedudukan? Tak ada. Semuanya atas tuannya. Maka kita beribadat. Para sufi itu mendidik supaya ibadatnya hanya untuk Allah semata-mata. Nanti sambung sepeminit ya.
Allahu Akbar. La ilaha illallah barbahan qamatullah. Rabbana fil dayar fil dayar. Oleh itu dalam bait ini, sebut saya bait ini rangkapan qasidah ni. Imam Al-Haddad berkata, lazimilah pintu Tuhanmu, ilzam bab rabbik. Apa maknanya? Yakni lazimilah beribadat kepadanya. Itu dia kata, lazimlah pintu Tuhanmu. Jadi pintu nak bertemu dengan Allah Ta'ala, ibadat. Kerana pintu itu menuju Allah, maka pintu itulah ibadat. Dan ibadat itu ada dua bahagian, iaitu ibadat zahir dan ibadat batin. Tentang dua perkara ini kena sambung pada pengajian yang akan datang. Biar kita tahu ibadat batin apa dia dan ibadat zahir itu apa dia. Itu nanti penghuraiannya pada masa akan datang. Cuma saya nak buat satu kesimpulan daripada apa yang kita bacakan pada malam ini. Pertama, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala adalah wajib bagi seorang yang beriman. Kelupaan kita, lalai kita dalam mensyukuri itu hendaklah disusuli dengan taubat. Tak dapat tidak. Ada setengah wali yang mempunyai maqam yang tinggi, mereka itu tidak lagi berdoa. Mereka tidak berdoa bukan kerana kesombongan, sebab ada hadis Nabi menyebutkan mereka yang tak berdoa lepas solat itu sombong. Yalah, sombonglah. Kita fakir miskin tak minta dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa mereka ini meninggalkan doa? Kerana mereka melihat Allah itu tidak pernah tidak memberi. Kenapa tak nak berdoa? Kerana Allah itu tidak pernah tidak memberi. Setiap saat Allah memberi. Dia nak minta apa lagi? Siapakah yang lebih mengetahui tentang hajat kita? Ya Allah. Dia ciptakan kita. Kalau seorang itu, waktu Ramadan lepas saya ada cerita tentang adab doa kan, mengeluh, ya Allah, apa yang kurang pada aku beribadat, aku bersedekah, aku begam, tapi apa yang aku mohon belum kau tunaikan ke Allah. Apa kurangnya aku? Kurang apa tu? Kurang ajar. Kita hamba, jangan salah letak tempat. Letakkan Allah tempatnya sebagai Tuhan, letak kita sebagai hamba. La yasalu amma yafalu hum yusalun. Dia itu tidak dipersoalkan apa yang dia buat. Bahkan mereka, kita inilah yang dipersoalkan. Apa yang kamu buat? Waktu muda buat apa? Waktu sihat buat apa? Waktu senang buat apa? Waktu kaya buat apa? Semua ditanya tu besok. Tentang Allah, terserah pada Allah Ta'ala. Maka Allah itu tidak dipertikaikan.
Sebab dia menduduki tempat Tuhan sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Namanya hamba, ialah terserahlah pada Allah Ta'ala nak buat apa pun. Syekh Abu Hasan Sadili berkata, jika kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Apa makna itu? Kalau kamu boleh memilih, kalau tu bukan pasti tu. Kalau kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Arti kata lain apa dia? Terima seadanya. Hidup ini terima seadanya. Kita usaha, bekerja, berniaga, hasrat tu nak kaya, tapi tak kaya, ya terimalah tak kaya tu. Tetapi kalau kita renung baik-baik, Allah Akbar, tak pernah Allah tertinggal nikmat memberi pada kita, tak ada. Kita tak kaya tapi kita masih boleh makan. Ada orang kaya tak boleh makan. Kita walaupun sakit tetapi masih boleh solat, tetapi ada orang sihat tak solat-solat. Kita nakkan anak berjaya, belajar tinggi, tetapi waktu hari raya tak balik kampung pula anak-anak tu. Anak-anak kita yang duduk dengan kita ni hari-hari nak muka dia, kena pula raya mengejut, gas, ketupat, lemang cepat, beres semua anak dia kat kita. Jadi baik itu nikmat, buruk itu hikmat. Ya, kita cuba melatih diri kita supaya memandang semua positif hidup ini, positif, sebab datang di perpihak yang baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan sia-sia. Ada sia hidup ni? Tak ada. Kita gagal berniaga pun tak sia-sia tu. Usaha-usaha dah tapi gagal berniaga kita, ya tak sia-sia dah. Sebab itulah nampak ke masjid selalu tu, sebab gagal lah. Kalau berjaya tu payah datang masjid tu. Waktu mesyuarat agung dilantik JK, tetapi waktu membangunkan masjid tak ada dia, sebab sibuk kan dah niaga. Anak ramai susahnya. Tak susah tu anak ramai. Waktu senang, waktu sakit, besok dah tua-tua senang tu nanti. Orang perempuan sampai bergaduh-gaduh kan dengan suami isteri, dah lah bang 4 orang dah, cukup dah bang, cukup 4 orang dah ni. Kan senang kau dah anak ramai, besok dah besar. Ya, yang jaganya saya, yang beranaknya saya, bukan abang. Kita pendiam lah. Tapi betul, kau dah anak dewasa tu senanglah hidup kita. Senanglah kalau seorang bagi seorang 500, 10 orang berapa? Campur pencin lagi. Tak tiap-tiap tahun pergi umrah, travel sini. Jadi kena melatih diri kita supaya apa? Memandang baik saja, positif saja. Nak didik hati ni supaya pertama kena ada ilmu. Nak dapat ilmu dalam majlis ilmu lah. Tak mungkin seorang tu tidur jadi baik, jadi soleh, jadi warak, jadi wali tiba-tiba tanpa ilmu. Tak. 1001 payahlah kalau dapat begitu. Ada je kalau wali Allah yang Allah berikan terus jadi wali. Mungkin berkat datuknya ke, moyang ke, dulu ke, yang wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi ada pun kita ini jangan angankan seperti itu. Ada usaha ikhtiarnya. Jadi kita insya-Allah kita akan sambung pada pengajian kita, dan ini satu topik yang penting pada pengajian akan datang kerana membicarakan tentang ibadat batin. Ibadat zahir maklum. Ibadat zahir maklum. Solat, puasa, zakat, haji, umrah, qiyamul lail dan sebagainya. Ibadat batin yang kurang diberi perhatian kan. Sedangkan Allah lebih pada perhatian kepada batin. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah Ta'ala itu tidak melihat pada rupa bentuk paras rupa kamu, tetapi dilihat dia hati-hati kamu dan amal kamu. Dan amal yang ada hati, maksudnya ada Allah di situ. Itu yang Allah perhatikan, bukan hanya pada rupa bentuk cara amalan. Maka batin itulah yang perlu diperbetulkan. Redha batin, tawakal batin, memandang hanya dia semata-mata batin. Ini yang kurang pada diri kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada minggu akan datang. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma haqqan haqqan wa rzuqna ittiba'ah.
وعلى الباطل مجتنبا اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء نسأل الله فقهنا في الدين وبعد رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله من بس الفاتحة. Tak berapa dah banyak? 20. Ha? 20. Satu. 20. Melekat, belakang 20. Ada 20.